Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sembahyang seseorang dari kamu atau sesiapa dari kamu apabila dia telah berhadas sehinggalah dia berwudu ataupun dia bersuci. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak kunci sembahyang itu ialah suci ataupun bersuci. Wa tahrimuha at-takbir, tahrim sembahyang itu ialah takbir, yakni perkara yang menandakan ataupun perkara yang menjadi sakat, menjadi tanda kepada haram apa-apa yang halal sebelum dari sembahyang itu ialah takbir. Dan tahlil sembahyang itu ialah taslim, yakni perkara ataupun tanda yang menunjukkan halal apa-apa yang sebelum ini, yakni dalam sembahyang itu haram, ialah taslim, yakni memberi salam. Bab seseorang memperbaharui wudu dengan tidak berhadas. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada siapa dia ni? Daripada Utaif ataupun Abu Utaif Al-Hudhali, katanya saya berada dekat Ibnu Umar bila dilaungkan azan zuhur, tawadda'a, dia mengambil wudu lalu bersembahyang. Bila dilaungkan azan untuk sembahyang asar, dia mengambil wudu. Faqultu lahu, saya pun berkata kepadanya, yakni saya bertanya dialah, kenapa buat macam tu? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwudu ala tuhrin, dalam keadaan dia sudah pun suci, kutiba lahu 10 hasanat, dituliskan untuknya 10 kebajikan. Qala Abu Dawud, Abu Dawud berkata hadis Musaddad ini adalah lebih sempurna, lebih sempurna. Kemudian bab ma yunajjisul ma. Itu kemudian. Ini masih lagi kita dalam bab apa ni? Bab fardhil wudu. Apa yang mesti? Kemestian wudu, kemestian wudu, yakni untuk sembahyang. Kalau tak ada air sembahyang tak boleh. Air sembahyang itu sebagai syarat bagi sahnya sembahyang. Baiklah, Imam Abu Dawud mengambil hadis ini daripada tu guru dia Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Imam Ahmad yang terkenal itu, Imam Ahmad. Itu tuk guru kepada Imam Abu Dawud. Yang ini diambil secara langsung daripada tuk guru dia. Ahmad bin Hanbal, selalu disebut Ahmad bin Hanbal, tapi yang sebenarnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Sebab itulah kalau Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal, dia tulis ada alif pada Ibnu. Pada Ibnu tu ada alif. Kalau terus Hanbal terus Ahmad bin Hanbal. Tapi macam di sini tak ada alif belakang tu kan? Ini menunjukkan memang betul lah. Ini Ahmad ini benar-benar anak kepada Muhammad. Muhammad itu benar-benar anak kepada Hanbal. Mengikut kaedahnya, kaedah imla. Kaedah imla dia kena ada alif lah. Sini tak ada alif, menunjukkan memang hak ni lah ayah dia semati. Kalau hak skala tu kita kata Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Hanbal kita kata. Itu bin Hanbal tu bukan, Hanbal tu bukan ayah dia semati, tok dia. Datuk dia. Bila datuk, dari segi tulisannya dia kena ada alif. Itu kaedah dia. Sini tak apalah, tak ada alif. Memang ayah dia Muhammad ni. Hanbal tu ayah kepada Muhammad. Betul dah lah. Kadang-kadang kita jumpa apa ada alif, apa tak ada alif. Itulah benarnya. Qala haddatsana Abdul Razzaq bin Hammam. Abdul Razzaq bin Hammam. Abdul Razzaq ni
Tok guru kepada Imam Ahmad, dan ramai lagi tok guru kepada ulama-ulama besar yang lain. Abdul Razak, iaitu pengarang kepada kitab Musannaf Abdul Razak. Terkenal Musannaf Abdul Razak. Imam Ahmad ada karangan dia yang besar, Musnad Imam Ahmad, orang panggil 6 jilid tebal-tebal. Itu kitab yang ditinggalkan oleh Imam Ahmad. Tu guru dia ni Abdul Razak ada mengarang kitab juga, Musannaf namanya, Musannaf Abdul Razak. Ada dua Musannaf, Musannaf Ibnu Abi Syaibah, satu lagi ini Musannaf Abdul Razak. Dia pengarang kitab itulah, Abdul Razak. Qala akhbarana Ma'mar. Ini pun orang besar jugalah, perawi yang besar juga. Dia ni juga adalah anak murid kepada Imam Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. Ni Ma'mar ambil daripada Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih adalah adik-beradik kepada Wahab bin Munabbih yang terkenal. Wahab bin Munabbih selalu mengambil cerita-cerita Israiliyat. Kalau dalam kitab-kitab lama dihikayatkan atau disebutkan oleh Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih itu adik-beradik kepada Hammam bin Munabbih ni. Tapi Wahab bin Munabbih tidak dianggap sebagai perawi yang hebat sangatlah. Bahkan riwayat dia banyak bercampur dengan riwayat Israiliyat tu, kerana itu ulama tak pakai. Tetapi Hammam bin Munabbih, adik-beradik dia ni orang kuat ni. Hammam ni anak murid kepada Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah bagi kepada dia sahifah yang Abu Hurairah tulis sendiri, mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW, dipanggil As-Sahifatus Sahihah. Sahifah, buku sahih ataupun kitab sahih. Abu Hurairah sendiri catat hadis-hadis dia daripada Nabi SAW. Kemudian dia bagi kepada Hammam bin Munabbih. Hammam bin Munabbih ni anak murid dia. Ni Hammam bin Munabbih meriwayatkan daripada dia secara apa? Secara kitab lah ni, sahifah. Dalam bentuk sahifah, yang ni hak Abu Hurairah bagi kepada dia, Hammam bin Munabbih. Daripada Abu Hurairah kita sudah tahu dah. Qala, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sembahyang seseorang dari kamu atau sesiapa dari kamu bila dia telah berhadas, yakni sama ada hadas besar ataupun hadas kecil, hatta yatawadda'a, sehinggalah dia bersuci. Yatawadda'a dengan makna bersuci lebih tepat di sini. Walaupun asalnya dari segi lafaz dia tu memberi makna berwudu, sehinggalah dia berwudu, mengambil air sembahyang. Tapi kalau kita kata ambil air sembahyang, kalau orang berhadas besar tidak memadai dengan ambil air sembahyang. Tak boleh lagi dia nak sembahyang. Dengan sebab itu lebih sesuai yatawadda'a di sini dipakai dengan arti lughah. Orang panggil tawaddi lughawi, yakni berwuduk mengikut bahasa Arab. Berwuduk mengikut bahasa Arab luas makna dia, lebih luas daripada makna ambil air sembahyang, yakni bersuci. Berwuduk dengan makna bersuci. Kerap kali kita berjumpa dalam hadis ni dia sebut tawadda'a ataupun tawaddi, tapi dengan makna bersuci. Boleh jadi mandi junub, itu pun tawaddi juga, mengikut bahasa Arab, bukan mengikut istilah, bukan mengikut istilah fiqh. Yang ni mengikut istilah asal bahasa Arab, asal. Dia boleh makna ambil air sembahyang, boleh juga dengan makna bersuci. Sebab itu kalau kita terjemah dengan makna bersuci lebih tepat, sebab lebih luas, merangkumi hadas besar dan hadas kecil. Yang ni Allah SWT tidak menerima sembahyang seseorang dari kamu bila dia berhadas, melainkan dia bersuci. Sehinggalah dia bersuci. Lepas bersuci itu barulah boleh nak sembahyang. Barulah Allah SWT terima. Terima tu lah ke mana? Adakah barulah Allah SWT bagi pahala? Kalau tidak, tak bagi pahala, tapi sembahyang tu sah, begitukah? Tidak. Tak sah dan tak ada pahala. Ni tidak menerima. Allah SWT tidak menerima ni, qabul di sini
Baru ni kita sudah bicara juga sikit sebanyak. Qabul di sini dengan makna qabul ijza' atau qabul ijabah dan qabul isabah. Kedua-dua. Tuhan tidak terima dengan arti sah. Tak. Tidak terima dengan arti bagi pahala. Tak juga. Kedua-duanya tak terima. Sebab ada juga dalam kes-kes dalam hadis disebutkan hamba yang lari daripada Tuhan dia, Allah SWT tak terima sembahyang dia tu sehingga dia balik kepada Tuhan. Tak terima sembahyang tu, tak terima lah ke mana? Tak terima qabul di situ. Nafi qabul. Nafi qabul situ, qabul mana? Qabul isabah. Bukan qabul ijabah. Atau bukan qabul ijza'. Artinya orang yang lari daripada Tuhan dia, katakanlah hamba abdi zaman itulah, semasa sistem hamba ada, lari daripada Tuhan dia, dia sembahyang. Dia sembahyang tu tak boleh pahala. Tapi adakah Allah SWT tidak kira sembahyang dia tu? Dengan arti dia masuk neraka kerana walaupun sembahyang dikira tak sembahyang, tak jadi sembahyang dia. Adakah lagu tu? Tidak. Bahkan sembahyang dia sah. Bermakna qabul Allah SWT tidak terima sembahyang abiq. Abiq makna hamba yang lari daripada Tuhan dia. Qabul tidak terima untuk diberi pahala. Bukan tidak terima untuk melepaskan tanggungjawab dia sebagai mukallaf tu. Sebagai mukallaf, walaupun dia lari daripada Tuhan dia, dia tetap kena sembahyang. Dia tetap kena sembahyang. Tetap kena sembahyang. Kemudian bila dia sembahyang, Allah SWT terima sembahyang dia. Tapi terima tak ada pahala. Sekadar melepaskan dia. Tak masuk neraka dah. Kerana tak sembahyang. Sebab sembahyang tadi sudah dikira. Ini orang panggil qabul isabah. Ada dua macam. Kalau dalam hadis ni dia kata qabul, terima, boleh jadi qabul ijabah, boleh jadi sahaja, boleh jadi qabul ijabah dan isabah. Kedua-dua sekali. Qabul ijabah maknanya Tuhan terima. Macam semaya saat ni. Begitu juga anak-anak kalau lari, walaupun tak ada dalam hadis, kira-kiranya maksud tadi lagu tu lah. Anak kalau lari daripada rumah, seperti seperti juga. Maknanya pahala tak boleh sembahyang, tapi kena sembahyang. Kalau lari kerana marah kepada ayah dia, ayah dia molek dah, mak dia molek dah, sepatutnya mengikut sepatutnya dia lari. Anak perempuan kau lari dengan orang, dia tak kena sembahyang, kena sembahyang sepatutnya. Tapi dari segi boleh pahala, walaupun tak ada dalam hadis, lebih kurang dengan abid ni lah, lebih kurang dengan hamba yang lari. Sebab dia masih dalam tanggungan seseorang tu, masih dalam tanggungjawab seseorang tu. Bila dia lari, tak boleh pahala sembahyang, tapi kena sembahyang. Sebab apa? Sebab dia serupa dengan abid tadi, hak lari tadi, hamba yang lari tu. Allah SWT tak terima sembahyang ni. Tak terima dengan arti terima beri pahala. Jadi pokok tu ada, pokok tu sembahyang tak ada, buah tak ada. Ya kita nak ibadat, nak apa dia, nak hasil dia kan, nak hasil dia. Sembahyang tu ada, yang ni pokok tu ada, pokok rambut tan dah, tapi buah tidak. Sekadar tu. Serupa juga di sini. Begitu juga Allah SWT tidak menerima sembahyang orang yang pergi kepada tukang tenung, ahli nujum, sembahyang selama 40 hari tak terima. Tak terima tu lah ke mana? Tak terima untuk diberi pahala. Bukan tak terima tak sah sembahyang, tak sah. Kalau dia ambil air sembahyang cukup syarat lah, cuci boleh, sah sembahyang tu. Tetapi Tuhan tak terima dengan arti nak bagi pahala. Tidak, tak ada pahala selama 40 hari. Ini maknanya. Bukan makna dah Tuhan tak terima sembahyang pun Tuhan tak terima juga, tak usah sembahyang lah kalau kata. Tidak, kena sembahyang, kena sembahyang. Begitu juga pendapat ulama yang dia buat kesimpulan daripada harta haram. Seseorang tu pakai dia kain curi, dia pakai kain curi, baju curi, dia pakai guna sembahyang tu, buat sembahyang dengan tu, sembahyangnya sah, Tuhan terima. Yang ni qabul ijabah ataupun ijza' ada, tetapi qabul isabah tidak ada, tak boleh pahala. Sembahyang tu tak boleh pahala, sembahyang tu sah kalau cukup syarat lain lah, cukup syarat lain sembahyang tu sah, tetapi pahala tak ada, sia-sia.
Serupa juga duduk dalam rumah yang haram. Serupa. Semayang dalam rumah yang haram. Serupa juga. Inilah pendapat pecahan ulama. Dia faham daripada hadis-hadis ni. Dia faham daripada hadis-hadis berkaitan dengan inilah yang kita sebut tadi. Sembahyang seseorang kamu. Seseorang ni sesiapa sahaja. Bukan kalau ramai Tuhan terima. Tak. Bukan makna seorang. Seseorang. Seseorang ni siapa saja. Sama ada secara berjemaah ke, atau sembahyang secara infirad ke, masing-masing tak kira. Kalau tak bila dia berhadas, Allah SWT tidak terima. Sehinggalah dia berwudu. Berhadas boleh jadi hadas besar, boleh jadi hadas kecil. Kalau hadas besar, Allah SWT tak terima semaya dia. Galai boleh buat makan, minum, jalan tak apa, salat dengan orang tak apa. Hak tu nak semaya tak boleh. Dia bila berhadas, dia kena tawaddak, bersuci. Kalau berhadas besar tadi, hatta tawaddak, kita pakai tawaddak dia dengan makna ambil air semaya, tak ada makna. Kalau hadas besar ambil air semaya pun tak boleh. Sebab itu kita kata kena terjemah hatta tawaddak ni sehingga bersuci, baru lebih luas. Kalau sehingga ambil air semaya tidak tepat untuk tadi kes hadas besar. Tetapi kalau hadas besar dia sudah mandi junub, dia tak ambil air semaya pun tak apa. Dia tak ambil air semaya pun tak apa. Masuk dah dalam tu. Bersuci bagi dia mandi. Lepas tu dia kecing sebelum pada tu. Sebelum pada dia kita kata dia hadas besar, dia kencing, dia berak, dia gapalah sebelum pada tu, kau selepas pada tu dia mandi saja tu sudah memadai, tak perlu ambil air semaya. Iyalah kalau dia ambil air semaya molek sunnah hak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika mandi junub dia ambil air semaya, tapi tidak mesti sah dah. Tapi kalau dia wuduk saja tak jadi, tak ada semaya, dia kena mandi. Kalau mandi masuk dalam tu, wuduk tu masuk dalam tu sekali lah. Boleh dah. Ini orang panggil masalah tadakhul. Dalam kitab fiqh tadakhul masalah, beberapa masalah dalam satu, masuk dalam satu. Hak kecil masuk dalam hak besar. Misalnya seorang perempuan tu tidak berpuasa kerana dia mai kotor lah pada bulan puasa. Lepas pada tu dia qada puasa pada bulan Syawal itu. Qada puasa lah. Puasa ne, kita biasanya orang puasa ne. Dia tidak puasa ne, tapi dia puasa qada. Dia qada. Lepas tu dia masuk. Hak puasa ne tu dia niat sekali masuk dia. Boleh masuk. Sebab apa? Hak kecil boleh masuk dalam hak besar. Puasa qada hak besar lagi. Kemudian hak kecil puasa, kemudian kita kata puasa ne tu masuk dengan sendiri. Tapi kalau tak niat tak boleh, tak masuk. Hak ni masalah sembahyang ni tak niat pun tak apa. Tak niat dengan maksud nak bersuci daripada hadas kecil pun. Tak niat pun tak apa. Niat akad hadas besar saja sudah madai dah. Tetapi kalau asadi tak boleh. Serupa juga tahiyatul masjid. Dia biasanya sembahyang tahiyatul masjid. Dia masuk dalam masjid, orang duduk sembahyang dah. Dia pun tak ada nak sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang sekali dengan imam. Masuk sekali. Tu habui. Masuk sekali. Hak kecil masuk dalam hak besar. Tapi kalau dia puasa ne, maksud utama dia puasa ne, bukan qada. Apa tu tengah-tengah hari pun dia ni qada kata tak jadi lah tu, tak boleh. Kalau daripada awal dia niat puasa ne saja, tak masuk hak besar, tak masuk dalam hak kecil. Ini orang panggil masalah tadakhul. Serupa juga masalah berhadas ni. Kalau hadas besar, hadas kecil tu dengan sendiri masuk. Dengan kita mandi saja sudah memadai dah. Ini sepakat ulama mengatakan begitu. Dalam mazhab mana pula begitu. Kalau masalah hadas besar, kalau hadas kecil hatta yatawaddaa sehingga dia bersuci itu yakni ambil air sembahyang lah. Suci bagi dia. Suci bagi orang yang berhadas kecil ialah dengan berwudu, ambil air sembahyang. Bila dia ambil air sembahyang, bolehlah baru Tuhan terima sembahyang dia. Terima. Tengok keadaan lah pula. Terima lagu mana? Terima semua kah? Ada
Tengok keadaan lagi. Sebab kita kata tadi lah, kalau kain dia tu kain haram, kain hak dia curi, tak juga terima semaya saja, pokok tu saja, buah tak ada. Ini kalau hak selepas tu, selepas daripada ambil air semaya tadi, tak ada masalah apa dah. Terima dalam kedua-dua bentuk penerimaan, ijabah dan ithabah. Ini yang kita kena faham. Tuhan terima dengan arti lepas dah tanggungjawab dia sebagai mukallaf, dan Tuhan bagi pahala. Kalau cukup semua selepas pada tu. Kalau tidak, terima dari segi sah dia, tanggungjawab dia tu lepas lah, sekadar tu saja. Dia sudah lepas dah tanggungan dia tu. Sudah lepas dah tanggungan dia. Hatta yatawadda'a, sehingga dia berwudu. Hadis ini juga menjadi mufassir. Hadis ini juga menjadi mufassir kepada ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Tu ayat tu. Ayat tu umum tu. Dan mujmal. Tidak terat. Tidak terat lagu mana? Umum sangat. Apabila kamu nak semaya, maka basuhlah muka kamu dan tangan kamu hingga ke siku. Dan basuhlah muka sapulah kepala kamu dan basuh kaki. Basuh kaki hingga ke buku lali. Itu disebut. Bila kamu nak semaya, bila kamu idza qumtum, bila kamu nak semaya. Dia tidak ayat dalam ayat tu. Dalam keadaan kamu berhadas ke, dalam keadaan lagu mana, tak ayat. Bila nak semaya saja. Boleh jadi kita sudah ada air semaya dah. Bermakna kalau mengikut umum tu, kita sudah ada air semaya dah pun, kalau kita nak semaya, kena ambil air semaya pula. Zahirnya. Tetapi zahir itu tidak dimaksudkan di sini, sebab hadis inilah yang mentafsirkan ayat tadi. Inilah yang dikatakan tugas Nabi SAW sebagai mubayyin, sebagai mufassir kepada Quran. Dialah yang mentafsirkan makna Al-Quran. Yang ni bila berhadas, kamu nak semaya, Allah SWT tak terima semaya, melainkan kena ambil air semaya. Itu maksud ayat tadi. Maksud ayat tadinya, bila kamu nak semaya dalam keadaan kamu berhadas, maka kamu kena ambil air semaya dulu. Hak dalam ayat tu tidak kata kalau kamu tidak berhadas kena ambil air semaya juga. Tak. Maksud ayat tadi, bila kamu nak semaya dalam keadaan kamu berhadas. Ni seperti dalam hadis ni. Maka Allah SWT tak terima semaya kamu, sehingga kamu ambil air semaya, basuh muka, basuh tangan sampai ke siku. Hadis inilah yang menjelaskan ayat itu. Basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala, basuh kaki, itulah orang panggil wudu. Tawadda'a hatta yatawadda, tawaddi. Wudu tu itulah kalau dalam Quran kata bila kamu nak sembahyang kamu basuh muka. Dia tak kata dalam Quran kamu berwudu. Tak. Dia kata kamu basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala dan basuh kaki hingga ke buku lali. Itu yang dia kata. Itulah yang dimaksudkan perbuatan tadi, basuh muka dan seterusnya. Itulah yang dikatakan tawaddi ataupun berwudu. Yang dalam hadis dikata hatta yatawadda'a. Bila nak semaya, kalau kamu berhadas, kalau kamu tidak berhadas, tak mesti ambil air semaya, tak mesti basuh muka dan seperti yang sebut tadi, tak mesti. Hak mesti ni bila berhadas. Hadis inilah yang menjelaskan maksud ayat itu. Kalau tidak, kita nak faham lagu mana? Daud Zahiri, dia orang yang sependapat dengannya, mengatakan tak kira lah setiap kali nak semaya kena ambil air semaya. Dia pegang dengan zahir ayat tu. Dia pegang dengan zahir ayat tu. Bila saja nak semaya, dia tidak kata dalam keadaan ni, dalam keadaan ni. Tak ada dalam ayat tu. Ini kalau kita pakai hadis, tak ada. Lebih senang lah, lebih senang. Lebih senang, mana tidak kata kena ambil air semaya semua. Kemudian kalau semaya dah, bila kamu nak semaya, semaya tu berapa kali pula? Berapa kali? Sekali semaya kau, lepas tu nak semaya orang lain tu kena ambil air semaya pula kau? Tak jelas. Sebab itulah kita perlu kepada hadis. Kita perlu kepada hadis. Walaupun asasnya Quran, tetapi hadis
adalah sebagai pentafsir, sebagai penjelas dan yang menerangkan maksud Al-Quran itu. Barulah kita faham maksud. Tidak ada pertentangan, mudah kalau kita pakai hadis ni, dia sesuai dengan Quran, baru masuk molek. Kalau tidak jadi berat satu pasal, susah. Dan orang panggil basuh muka dalam Quran disebut basuh muka, basuh tangan sampai ke siku gapo saat ni. Hak tu orang panggil gapo? Dia tak sebut dalam Quran. Hak tu orang panggil wudu. Tawaddu'a ni, hatta ya tawaddu'a. Hadis lah yang cerita kepada kita tu wudu, orang panggil wudu. Kalau tidak dalam Quran tak ada. Baru tahu perbuatan tadi wudu, tahu melalui hadis lah. Kalau tidak tak tahu. Nama gapo orang panggil tu perbuatan tadi. Itulah. Itu pentingnya hadis. Tak boleh dipisahkan daripada Quran. Tak boleh. Baiklah. Seterusnya hadis ni seterusnya Imam Abu Dawud mengambil daripada Uthman bin Abi Shaybah. Uthman bin Abi Shaybah, dia ada 2-3 beradik ni. Uthman bin Abi Shaybah, Abu Bakar bin Abi Shaybah, Muhammad bin Abi Shaybah. Ada 2-3 beradik, alim-alim saja. Ibnu Abi Shaybah, kalau kata Ibnu Abi Shaybah saja, ni. Kalau kata Ibnu Abi Shaybah saja, maksudnya Abu Bakar Ibnu Abi Shaybah, pengarang kepada kitab Musannaf. Pengarang kepada kitab Musannaf itu. Sebab dia paling alim dalam ramai-ramai. Abu Bakar Ibnu Abi Shaybah. Kalau orang lain, dia mesti bubuh nama Uthman bin Abi Shaybah, Muhammad bin Abi Shaybah, ataupun lain-lain disebut. Tapi kalau kata Ibnu Abi Shaybah saja, maksudnya ialah Abu Bakar Ibnu Abi Shaybah, pengarang kepada kitab Musannaf, yang mana terkenal kitab itu dalam mengumpulkan asar sahabat. Kalau nak tahu asar sahabat, tak boleh lawan kitab tu. Dia banyak cerita asar sahabat ni, dengan ada sanad dia yang lengkap. Sanad dia yang lengkap, kita boleh tahu amalan Ibnu Mas'ud macam mana, amalan Ibnu Abbas, riwayat, perbuatan dia, amalan dia, kata-kata dia, banyak mengumpulkan dalam tu. Itu dalam Musannaf namanya. Begitu juga kalau kata Abdullah. Kalau dalam hadis sebut Abdullah saja, Abdullah saja, maksudnya Abdullah Ibnu Mas'ud. Ni sebab apa? Dia yang paling masyhur dan lebih tua daripada yang lain. Abdullah bin Ammar bin Al-As ada juga. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah belaka. Orang panggil Abadillah. Abadillah. Tapi kalau kata Abdullah saja dalam kitab-kitab hadis, maksudnya Abdullah ibnu Mas'ud. Ni. Kalau kata Hasan saja, Hasan berkata dalam kitab-kitab, Hasan Basri maksudnya. Bukan Hasan anak Sayyidina Ali tu, tidak. Hasan Basri. Ni nama-nama yang sudah maklum. Kalau sebut ni saja tanpa bin, sudah maklum. Ataupun Ibnu Abi Shaybah, sebut Ibnu Abi Shaybah, siapa orangnya? Maksudnya Abu Bakar. Ni Uthman, adik-beradik dia. Dia kata haddatsana Waki' bin Al-Jarrah, seorang ulama besar. An Sufyan, daripada Sufyan. Sufyan mana ni di sini ni? Sufyan ni ada 2 orang besar. Sufyan Ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan mana? Di sini tak ada sebut, sehingga keliru. Sehingga keliru. Dalam Ghayatul Maqsud, dia kata Sufyan di sini Tsauri atau Ibnu Uyainah. Dia tidak dapat pastikan. Tsauri ataupun Ibnu Uyainah, dia tidak dapat pastikan. Pengarang Ghayatul Maqsud ni, pengarang kita hadis yang besar lah, hadis Abu Dawud ni, dia syarah 30 jilid. Ghayatul Maqsud namanya. Kemudian diringkaskan daripada itu, hak ni lah. Tak boleh ramai dengan kita.
Soal lagi nih, Badlul Majhud, apa ni? Ni ringkasan dia tu. Aunul Ma'bud. Aunul Ma'bud. Itu ringkasan kepada Ghayatul Maqsud. Dalam Ghayatul Maqsud dia tidak jelas Tsauri ke atau Ibnu Uyainah. Tetapi Syekh Siraj Ahmad, Syekh Siraj Ahmad, Siraj Ahmad ni seorang ulama di India juga. Dia syarah Tirmizi. Dia kata Sufyan di sini Sufyan Ibnu Uyainah dengan pasti dia kata. Tapi pendapat dia tu pun tidak begitu tepat, tidak begitu tepat. Yang lebih tepatnya Sufyan di sini ialah Sufyan Tsauri. Sufyan Tsauri. Sebab apa? Berdasarkan riwayat Baihaqi dan riwayat Tabarani dengan jelas disebutkan Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri. Syekh Siraj Ahmad tadi dia kata Sufyan Tsauri dalam riwayat lagi. Tawil sanad. Hak lagi Sufyan Ibnu Uyainah, dia keliru. Sebenarnya kedua-duanya Sufyan Ats-Tsauri belaka. Ini dalam syarah Tirmizi lah. Di sini tak ada ni. Dia meriwayatkan daripada Ibnu Aqil. Siapa Ibnu Aqil ini? Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Ani bin Aqil. Sebab tu dia ada alih tu. Cuba kalau kita perhati. Ini bahasa kitab. Bahasa kitab ni dia lagu tu lah. Ani bin Aqil ada alih. Ada alih. Apa ada alih? Sebab Aqil tu bukan ayah kepada orang yang berkenaan ni. Datuk. Nama orang yang berkenaan ni Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Aqil tu datuk dia, bukan ayah dia. Sebab tu berbuah alih. Itu kaedah. Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Talib. Yang ni adik-beradik kepada Sayyidina Ali. Aqil tu, Aqil tu adik-beradik kepada Sayyidina Ali. Yang ni cucu saudara lah. Cucu saudara Sayyidina Ali, Abdullah ni, perawi ni. Hak Sufyan ambil daripada dia ni, Ibnu Aqil ni adalah cucu saudara kepada Sayyidina Ali. Aqil tu adik-beradik dia. Abu Muhammad Al-Madani, bagaimana kedudukannya? Dha'afahu kathirun minal muhaddithin. Ramai ulama hadis mengatakan, menghukumnya dhaif. Kata dia ni dhaif, perawi dhaif. Seperti Yahya bin Ma'in, Nasa'i, bahkan Ibnu Khuzaimah. Dari sini tak ada sebut. Ibnu Khuzaimah kata la yuhtaju bihi, tidak boleh dijadikan hujah dia. Tak boleh dijadikan hujah. Abu Hatim mengatakan laisa bil qawi, tidak kuat. Tapi tak ada sini, tidak kuat. Selalu kita jumpa dalam kitab-kitab hadis hak peringkat ketiga. Peringkat ketiga dalam Bukhari tak ada ni. Dalam Muslim tak ada perawi ni. Tak ada. Ni hak kelas 3. Tirmizi kata saduq. Saduq ni lafaz ta'dil yang rendah. Ta'dil ni maknanya molek lah. Kata dia ni tak apa, tapi molek. Walau bagaimanapun Imam Tirmizi kata waqad takallama fihi ba'du ahli al-ilmi min qibali hifzihi. Jadi sebahagian ahli ilmu mempertikaikan dia kerana hafalannya tidak bagus, ingatannya tidak bagus. Dari sudut tu, bukan dari sudut akidah dia tidak bagus, tidak. Bukan dia ahli bid'ah, tidak. Tapi dia hafalan dia, ingatan dia tu kurang bagus. Tirmizi mengatakan dalam Sunan Tirmizi, saya mendengar Muhammad bin Ismail berkata, yakni Imam Bukhari. Imam Tirmizi dalam kitab dia selalu rujuk kepada Bukhari, pendapat-pendapat tentang perawi-perawi hadis. Bukhari kata mana? Bukhari kata kana Ahmad wa Ishaq wal Humaidi yahtajuna bi hadis Ibn Aqil. Ahmad, Imam Ahmad maksudnya. Ishaq dan Humaidi berhujah dengan hadis Ibnu Aqil ini. Yakni mereka anggap hadisnya boleh dijadikan hujah. Boleh dijadikan hujah. Muhammad bin Ismail berkata, yakni Imam Tirmizi kata, Muhammad bin Ismail maksudnya Imam Bukhari berkata, huwa muqaribul hadis. Dia ni
Abdullah bin Muhammad bin Aqil ni muqaribul hadis. Muqaribul hadis satu istilah ilmu usul hadis. Ini istilah yang dipertikaikan. Ada ulama kata ini lafaz ta'dil, ada yang mengatakan ini lafaz tajrih, lafaz jarh. Hak mana satu nak pakai? Hak mana satu nak pakai? Memberi makna kurang ke memberi makna lebih ni? Memberi makna molek ke memberi makna tak molek? Muqaribul hadis. Sedangkan ada khilaf. Jawabnya di sini muqaribul hadis dengan makna lafaz ta'dil. Lafaz ta'dil. Muqaribul hadis makna mutawassit hadithu. Yani hadisnya berada di peringkat pertengahan. Sederhana. Perawi yang sederhana hadisnya. Sederhana hadisnya makna tidak kemuncak tinggi benar, tidak. Nak kata dia ni lemah sangat, dhaif, tidak. Sebab apa? Sebab selalu dalam Tirmizi ada sebut seorang perawi itu dia kata thiqah muqaribul hadis. Muqaribul hadis dia letak sekali dengan thiqah. Menunjukkan muqaribul hadis ini istilah untuk ta'dil, orang panggil, untuk mengatakan kebaikan seseorang. Ataupun dia kata perawi itu qawi muqaribul hadis. Dia letak sekali. Ini menunjukkan perkataan muqaribul hadis lebih tepat digunakan untuk makna ta'dil, untuk makna ta'dil, bukan untuk makna jarh. Tetapi kedudukannya tidak tinggi, rendah. Dengan sebab itu ulama mengatakan hadis dia ni Abdullah bin Muhammad bin Aqil paling tinggi adalah hasan. Hasan, tidak sahih, hasan. Tetapi bagi orang yang mengatakan hadis dia dhaif, dhaif lah. Dhaif dah lah jadinya. Di sisi dia, pada pandangan dia dhaif. Pada pandangan dia dhaif. Pada pandangan orang ni tidak dhaif, hasan. Paling tinggi dia hasan. Tak naik dia ada perawi sahih, tak ada. Tak naik sini. Sebab itulah Imam Zahabi dalam Mizanul I'tidal dia kata hadithu fi martabatil hasan. Hadisnya pada darjat hasan. Itulah martabatil hasan, darjat hasan. Adapun orang yang mengatakan hadis ini sahih, dalam surah kita ada ni, ada kitab Sunan Abi Daud juga, tapi dia ada tahqiq. Dia tulis itu bahawa dia sahih, tidak tepat. Banyak tidak tepat. Kitab itulah yang anda maksudkan baru ni. Anda tidak setuju banyak dengan keputusan dia terhadap hadis itu. Dia kata sahih. Tidak boleh sahih. Macam mana dia sahih? Muqaribul hadis. Muqaribul hadis. Imam Zahabi pun kata martabatil hasan, hasan saja hadis. Bukan sahih. Hasan lain. Sahih lain. Sahih dia kena tinggi lagi kedudukan perawi itu. Paling tinggi ia adalah hasan. Baiklah. Ini dari segi penggunaan istilah lah, kategori hadis ni. Kategori hadis ni peringkat mana. Sampai sewaktu ulama-ulama kita buat kajian nak memastikan kata-kata Nabi SAW ni setara mana. Dia ambil daripada Muhammad ibn al-Hanafiyah. Muhammad ibn al-Hanafiyah. Daripada Muhammad ibn al-Hanafiyah. Hanafiyah tu mak dia. Siapa dia? Muhammad bin Ali bin Abi Talib. Ni anak kepada Sayyidina Ali, iaitu Muhammad bin al-Hanafiyah. Yang ni dinisbahkan dia kepada mak dia, balik mak dia lebih banyak. Muhammad ibn al-Hanafiyah. Dia ni seorang yang alim besar. Muhammad ibn al-Hanafiyah ni seorang alim besar. Di kalangan anak-anak Sayyidina Ali tak ada sealim dia. Anak-anak Sayyidina Ali yang paling alim dia lah Muhammad ibn al-Hanafiyah. Sayyidina Hasan kau, Sayyidina Husain kau tidak boleh alim setara dia. Dia alim lagi. Cumanya dia tidak sahabat lah. Tapi dari segi alim, dia alim. Nama mak dia Khawlah binti Ja'far min Bani Hanifah. Sebab itulah dinisbahkan kepada Ibn al-Hanafiyah. Dia ambil daripada ayah dia Ali. Ali, maksud Ali di sini Ali bin Abi Talib.
Dia ambil daripada ayah dia sendiri hadis ni. Qala, kata Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus salati tuhur, anak kunci sembahyang itu ialah suci. Anak kunci sembahyang itu ialah, mana kalau tak ada ni, anak kunci ni tak boleh masuk lah. Tak boleh masuk. Anak kunci bagi sembahyang itu ialah suci ataupun bersuci. Mana kalau seorang itu tak ada air sembahyang, dia berhadas, dia kena bersuci lah, seperti hadis tadi. Ini menunjukkan bahawa bersuci adalah syarat bagi sembahyang. Syarat ni bila tidak ada dia, tidak ada masyru't. Masyru't tidak akan ada kalau tidak ada syarat. Yang ni sembahyang tidak akan ada kalau tidak ada syarat. Tidak ada air sembahyang. Dikira semua tak ada kalau buat. Sebab apa? Sebab tidak ada syarat. Syarat ni benda lagu tu lah. Kalau tak ada dia, dikira tak ada. Masyru't orang panggil. Macam sembahyang tu di sini masyru't lah. Dan syarat adalah sesuatu yang di luar daripada sembahyang. Syarat, bila kata dia ni syarat kepada sembahyang, bermakna ia bukan sebahagian daripada sembahyang. Sesuatu yang di luar daripada sembahyang, itu makna syarat. Kalau ia sebahagian, mana kalau tak ada dia, tak ada sembahyang. Tapi dia tu duduk dalam sembahyang, itu orang panggil rukun. Rukun kan lagu tu. Ini bukan rukun, tapi syarat. Tak ada dia, tak ada juga sembahyang, tapi dia bukan sebahagian daripada sembahyang. Lagu tu syarat. Tapi kalau rukun, dia sebahagian daripada sembahyang. Itu beza dia. Beza di antara syarat dengan rukun. Wa tahrimuha at-takbir. Tahrimnya, yakni perkara yang menandakan, perkara yang merupakan batasan haram, sesuatu yang sebelumnya halal. Halal kau dia kecek sebelum sembahyang. Halal kau dia makan. Halal kau dia berjalan. Nak unggah apa boleh. Halal juga. Sebelum sembahyang. Bila kata takbir, bila takbir tak boleh dah. Lain-lain. Haram. Itu maksud tahrim. Yang ini perkara yang mengharamkan, yang menandakan haram sesuatu yang halal sebelumnya ialah takbir. Takbir. Bila takbir tak boleh dah lain. Haram berlaku. Nak buat dalam sembahyang tu tak boleh. Tak boleh kecek, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh berlari, tak boleh lah. Itu maknanya tahrimuha at-takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan tahlilnya, yakni perkara yang menandakan halal sesuatu yang haram sebelum itu. Yang ni kita kan sembahyang tadi haram nak buat benda-benda ni, tapi bila kita ucapkan salam maka halal lah. Yang ni kita tak boleh bercakap tadi, kita tak boleh makan, kita tak boleh begini-gini. Bila assalamualaikum, lepas pada tu boleh lah. Halal dah lah. Halal. Itu makna tahliluha at-taslim. Baiklah. Ini masalah hadis ni banyak pertikaian ni hadis ni. Daripada hadis inilah jumhur ulama mengatakan takbiratul ihram itu adalah sebagai apa nama ni, rukun takbiratul ihram. Takbir, dan gunakan lafaz takbir. Takbir daripada kabbara, yukabbiru takbiran. Takbir, yakni satu lafaz yang menunjukkan kebesaran Allah. Hak Nabi SAW tunjuk lagu mana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar kaf bara ada lah tu takbir tu. Ada dalam Allahu Akbar. Kena guna hak tu. Takbir. Tak boleh guna hak lain. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ajar lagu tu. Dia kata wa tahliluha wa apa ni? Wa tahrimuha at-takbir. Takbir. Takbir tu kata lagu mana? Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW tak pernah kata lagu lain. Bila dia nak sembahyang, dia kata Allahu Akbar. Itulah yang dimaksudkan dengan takbir di sini. Tapi bagaimana kalau seseorang itu kata Allahul Akbar? Itu timbul persoalan. Takbir juga. Allahu Kabir. Allahu Kabir. Misalnya, bila dia takbir, dia kata kabir, dia tidak kata akbar. Mana takbir juga tu? Takbir juga. Kabir, akbar, al-akbar.
Sama je. Lebih kurang yang mana? Sebab Allahu Akbar, ni bagi Imam Syafi'i dia kata Allahul Akbar, boleh lagi. Imam Malik kata tak boleh dah. Imam Ahmad kata tak boleh. Allahu Akbar sahaja. Allahul Akbar tak boleh. Allahu Kabir tak boleh juga. Tak boleh. Imam Syafi'i kata Allahul Akbar boleh lagi. Sebab apa? Allah yang maha besar. Sifat maha besar itu hanya ada pada dia. Hanya ada pada dia. Bila kita bubuh alif lam tu, bila kita bubuh alif lam pada al-akbar tu, yakni kita mentakhsiskan hukum itu kepada musnad ilaih. Itu mengikut kaedah ilmu balaghah. Yakni kita mentakhsiskan hukum, yakni akbar itu kita mentakhsiskan, khususkan dengan dia saja, tak ada orang lain. Memang makna lagu tu itulah maknanya. Tak ada orang lain dah. Allah maha besar ni tak ada orang lain, khusus dengan dia saja, sifat maha besar. Dengan sebab itu tidak salah. Sama juga dengan Allahu Akbar, bahkan lebih menunjuk lagi mengikut Imam Syafi'i. Cumanya kita lebih mengutamakan Allahu Akbar sebab itu yang digunakan, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kira dari segi kaedah, boleh lagi. Tak lari daripada maksud hadis ini. Tahrimuha at-takbir. Tak lari lagi. Tak lari lagi dengan makna takbir itu. Apabila kita kata Allahul Akbar, sebab mengikut kaedah dia lebih menunjukkan makna khusus. Akbar itu sifat maha besar itu kepada Allah, lebih menunjukkan lagi daripada akbar. Kalau akbar itu Nabi SAW sudah guna macam tu, al-akbar lebih-lebih lagi boleh, min babil aula. Dia pakai kias berdasarkan kias aulawi, kias aulawi boleh. Tetapi sebab apa kita tak guna? Sebab Nabi tidak buat. Kita pakai Allahu Akbar. Ini menunjukkan dalam perkara sembahyang ni kita lebih banyak kena hak kita terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari segi maknanya ni sesuai juga, boleh. Tetapi kita tak elok pakai hak tu. Sebab itu Imam Syafi'i pun kata walaupun dia kata boleh, tapi kita molek pakai hak ni. Allahu Akbar, akbar di situ isim tafdhil kalau kita belajar nahwu lah, belajar nahwu. Isim tafdhil makna lebih besar. Apakah dengan makna lebih besar? Artinya orang lain ada besar juga, cuma dia lebih besar. Apakah makna lagu tu? Asal isim tafdhil memberi makna lebih dalam sesuatu sifat yang dikongsi oleh orang lain. Itu makna isim tafdhil. Dia baik, hak ni lebih baik. Baik juga, ada juga orang lain baik, cuma dia lebih baik. Bermakna ada orang lain yang berkongsi dalam kebaikan dengan dia, cuma orang itu tidak lebih, dia ni lebih. Apakah makna begitu? Tidak. Ini orang panggil isim tafdhil ala ghairi babih. Kalau mengaji kaedah lagu jumpalah isim tafdhil ala ghairi babih, tidak dipakai dengan makna hak asal dia, dengan makna lebih besar. Sebab itu orang terjemah Allah Maha Besar. Allahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, hak kamu tidak tahu. Sebab itu orang terjemah Allah Maha tahu. Di sini bukan dengan maksud nak banding-banding. Ni lebih tak. Isim tafdhil di sini tidak dipakai dengan makna tadi. Jangan pula kita kata Allah Akbar, Allah lebih besar. Tidak. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tetapi kalau kita kata dengan makna tadi, salah kau? Lebih besar? Tidak salah juga dari segi makna nisbah. Dari segi hakikat memang tak ada orang yang besar, kecil belaka. Allah SWT saja besar. Tetapi ada juga besar. Kerja kita besar. Penting tu bagi kita tu, kerja kita. Nak buat kau ni banyak perkara lah kita nak buat dalam hidup ni kan. Banyak. Bila tukar bel tu, muazzin kata Allahu Akbar, kita teringat selalu pada Allah. Hak lain-lain ni kalau pun besar, tidak ada lebih besar daripada Allah. Besar itu pun nisbi. Sebenarnya tidak besar, kira-kira dalam dunia ni besar lah. Kalau kata besar, tak ada lebih besar daripada Allah. Nak tinggal Allah, nak tinggal semai tak boleh. Kita orang Islam tak boleh. Maknanya Allahu Akbar kita buat, angkat, tepih. Itu makna takbir. Kita tepih semua, lain tak ada lebih besar. Lebih besar bagi kita Allah. Kalau dengan makna tadi lebih besar itu tidak salah, tidak salah.
Dengan makna nisbi. Hak besar lain itu nisbi. Tak apa. Lebih mengingatkan kita, lain itu kalau kita berasa besar secara mana pun, tidak lebih besar daripada Allah. Sampai masa semaya kena semaya. Tak semaya lah lagu mana pun. Tak lepas. Kalau kata dia curi kain, sebab kita kata tak ada curi kain haram gitu gini. Nak tinggal semaya tak boleh. Allahu Akbar. Semaya tak boleh tinggal. Sebab apa? Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada orang lain-lain. Dia kecil belakang. Kalau belah telanjang semaya ada juga. Tak ada kain telanjang. Allahu Akbar. Dalam keadaan susah, dalam keadaan apa pun, kalau nak kira nak rehat lah perempuan mengandung tu. Nak rehat lah lebih baik. Nak balik pun payah. Bila mengandung, Allahu Akbar. Allah lebih besar lagi daripada orang lain-lain. Dengan makna lagu tadi, tak apa, boleh pakai. Kita tidak kata Allah Maha Besar, tapi Allah lebih besar dari segala-galanya yang dianggap besar oleh manusia, oleh makhluk ni. Dia lebih besar. Kena utamakan dia. Kalau gapo-gapo, itu maknanya falsafah dia nya, pengajaran dia nya, nak pergi situ. Kalau gapo-gapo apa, tanya dulu. Hak ni orang ni kata molek, ni kata molek. Allah kata tak molek, tak ada. Allah Maha Besar. Situ nak pergi situ. Tak sedut ayat lah molek pun. Tak molek. Allahu Akbar. Itu makna Allahu Akbar. Baiklah. Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad, anak murid dia, dia kata, dia pergi lebih jauh lagi. Dia kata, tak, kalau kata lagu lain boleh. Allahu A'zam, Allahu A'zam, Allahu Jalil, Allahu Ajal, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Subhanallah. Takbir. Dia tidak kata Allahu Akbar, sah sembahyangnya. Dia pergi lebih jauh lagi. Sebab apa? Sebabnya dalam Quran tak ada. Dalam Quran tak ada dengan makna sembahyang ni, bila nak sembahyang kena takbir. Tak ada. Ada ni Imam Malik pun begitu juga, tapi dalam masalah ni tidak. Imam Malik biasanya dia utamakan Quran. Mula-mula sekali kita kena tengok Quran. Sejauh mana ada Quran. Lepas tu baru kita tengok hadis. Tak boleh kita nak turuh macam ni. Hadis ni setengah ulama kata dhaif, seperti yang kita sebut dah tadi. Setengah ulama kata paling tinggi dia hasan. Kita nak letak sama taraf dia dengan Quran, tak boleh. Sebab apa? Dia kata wa dzakara isma rabbih fa shalla, berkait dengan sembahyang. Walaupun Imam Syafi'i, orang lain ramai lagi kata wa rabbaka fakabbir, wa rabbaka fakabbir. Fakabbir dia guna lafaz takbir juga. Takbirlah, besarkan Tuhanmu. Tapi dia tidak khusus dengan sembahyang, tak ada ayat berkenaan dengan sembahyang. Dan takbir di situ dengan makna wa rabbaka fakabbir, dengan makna fa'azzim, kamu agungkanlah Tuhanmu. Agungkan, tidak mesti dengan lafaz takbir, akbar kau, kabir kau, al-akbar kau, tak mesti. Asalkan memberi makna ta'zim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak lebih jelas lagi kata dia berkait dengan sembahyang ni, ayat Quran kalau kita cari hak mana? Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dia menyebut nama Tuhannya. Lalu dengan menyebut itu dia sembahyang adalah fa ta'qib, selalu dia lepas tu sembahyang adalah dia. Ni hak dekat benar dengan sembahyang. Dia sebut nama Tuhannya. Mana nama Tuhan? Nama Tuhan bukan Allah, bukan kabir saja, bukan akbar saja. Dia ingat ataupun dia sebut nama Tuhannya. Nama Tuhan banyak, boleh sebut. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Allah Ar-Rahman, dia kata. Dia tidak kata Allahu Akbar, tapi Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahmanu Akbar, boleh. Boleh. Sah sembahyang. Orang lain kata tak sah. Kalau tukar dengan orang lain tak sah. Setara itulah kedudukan takbir tu, lafaz dia tu. Tapi dia ni dia kata sah. Sebab apa? Ayat tadi. Hak tu kita kena utama, lebih tinggi lagi daripada hadis. Hadis ni tak boleh nak mengikat hak asal Quran, hak luas tu tak boleh. Tetapi lebih baik hak ni wajib, dia kata. Tidak rukun, tidak rukun. Allahu Akbar tu tidak rukun. Tetapi wajibat, termasuk dalam wajibat sembahyang. Sebab apa dalam hadis ni ada? Dengan sebab itu wajib kita kena kata Allahu Akbar.
Walaupun sah, kalau kita tidak kata Allah Akbar, sah sembahyang. Tetapi ini mengikut ulama dia, pendapat dia lah dalam fiqh dia. Kalau kita tidak kata Allah Akbar, dosa. Dosa. Sembahyang sah, tapi kita dosa. Sebab apa? Adalah hadis ni ada. Sebab hadis ni memberi makna wajib. Sembahyang sah, tapi dosa. Kena ulang sembahyang, tak perlu ulang, tapi dosa. Sebab apa? Meninggalkan wajibat, perkara yang wajib dalam sembahyang. Di antara perkara yang wajib dalam sembahyang takbir, iaitu sebut akbar tu. Seperti mana Nabi SAW buat. Kita tak pernah jumpa, kata dia, pokok dia pun terima. Kita tak pernah jumpa dalam hadis kata Nabi SAW ucapkan lagu lain, ucapkan lagu lain. Oleh kerana kita tak pernah jumpa, selalu dia buat lagu tu, kita kata wajib, bukan fardu. Fardu ni hak sabit berdasarkan Quran ataupun rukun, hak sabit berdasarkan Quran, hak ada dalam Quran, hak ada dalam hadis. Kalau peringkat ahad ini, dia hanya memberi makna wajib. Ni kaedah dia. Kaedah yang mereka tu pakai macam tu. Sebab itulah dia kata hari sembahyang ni rukun dia 4 lah. Tak ada sebab kita 4 basah 2 kering, tak ada. Orang kita duduk teka kan, 4 basah 2 kering. Sebab mengikut mazhab Syafi'i dia dia kena ada niat. Dia kena ada niat dan tertib, dia kena ada. Tapi mengikut Imam Abu Hanifah tak ada. Sebab dalam Quran tak ada ayat niat. Dia pegang Quran dulu. Hak tadi ayat kita baca, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bah. Pakai hak tu hak rukun. Kalau dia tak niat pun sah hari sembahyang dia pegang dengan tu. Sebab ada dalam Quran. Mana ada dalam Quran niat? Ayat tertib. Hak sebut tertib tu, kalau tak sebut tertib ayat lagu mana? Mesti kena ayat sah. Tetapi tertib itu tidak dimaksudkan. Kalau orang tidak basuh kaki dulu pun sah hari sembahyang. Sebab tertib itu bukan rukun, tak ada dalam Quran. Hak sebut tu kebetulan, kata dia. Ini pendapat dia. Sebut tu kebetulan. Kita tak boleh nak letak tarah rukun, hak kita ambil daripada luar, tak boleh. Sebab Quran tu dia tinggi, nombor 1 kan. Macam mana kita letak tarah dengan dia? Tak boleh. Sebab itulah dia pegang.